Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajmain. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Dan alhamdulillah, insyaAllah kita sambung kembali berkaitan dengan kitabah arudiyah, di mana kita sebut dah sebelum ni, ianya ada bentuk pengetahuan, asas-asas penulisan arud dan kaedah-kaedah penulisan arud, dan ada yang berbentuk kefahaman dan kemahiran. Maksudnya ada soalan yang dikemukakan syair, lalu calon-calon diminta supaya menulis kembali dengan tulisan arud. Sama ada diberi syair ataupun diberi perkataan-perkataan tertentu, diminta calon-calon menyalinnya kembali dengan tulisan arud yang betul. Jadi insya-Allah untuk kali ini saya akan sambung kepada domir yang terletak di tengah-tengah syair. Apakah ia perlu dikeluarkan huruf mat selepasnya? Contohnya jika domir tadi berbaris di hadapan, apakah perlu kita keluarkan huruf waw selepasnya? Ataupun domir yang berbaris di bawah, apakah perlu kita menulis ya selepasnya? Ataupun tidak perlu? Jadi ada kaedah. Baik, jadi anak-anak pelajar cuba bagi sedikit perhatian. Di sini kita sebut kaifiyah kita batu al-arudiyah lid-damair, lid-damir al-ghaib fi wasl bait asy-sya'ri. Katanya ialah idza kana harfu qabla ad-damir wa ba'dahu mutaharrikan. Apabila huruf sebelum damir ataupun huruf selepas damir, huruf sebelum dan selepas berbaris, maksudnya ada baris, sama ada baris di atas, baris di bawah ataupun baris di hadapan, maka fayushbi'u harful maddi, maka keluarlah huruf mad. Jadi insya-Allah saya akan bawa beberapa contoh supaya kita dapat memastikan huruf-huruf tersebut. Yang pertama kita ambil untuk yang ada dulu. Untuk huruf ini keluar apabila sebelumnya berbaris dan selepasnya berbaris. Sebagaimana contoh syair yang pertama. Jadi anak-anak pelajar boleh fokus tempat yang telah saya gariskan di bawah di sini. Tengok nota masing-masing. Di sini dekat syair kita tengok dia tulis safaitahu laka. Safaitahu laka. Bila kita tulis kitabah arudiyah, safaitahu laka, ada waw di sini. Sebab ta sebelum domir dan lam selepas domir berbaris, maka harus ditulis waw kecil di sini. Safaitahu. Contoh yang kedua, fa'alimun bi'ilmihi lam. Bi'ilmihi lam. Hak domir berbaris di bawah, maka keluar ya. Kenapa keluar ya? Sebab mim berbaris sebelum domir dan lam selepas domir juga berbaris, maka perlu isma'. Hak berbaris di bawah, maka isma' dengan keluar huruf ya. Bi'ilmihi lam. Kemudian contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga, a'maluhu mardu. A'maluhu mar. Hak domir berbaris di hadapan dan sebelumnya lam berbaris. Selepasnya mim juga berbaris, maka ada waw. A'maluhu, dikeluarkan huruf waw di sini. Okey, ini tiga contoh. Kemudian kita lihat contoh yang seterusnya. Zallat bihi ila. Ni syair. Zallat bihi ila. Cuba kita perhatikan dekat tulisan arud, dia akan tulis bihi. Ha berbaris di bawah, keluar huruf ya. Sebab ba sebelumnya berbaris dan hamzah selepasnya berbaris, maka keluar huruf ya. Contoh yang seterusnya. Kitaba muwallihi kamidi. Muwallihi kamidi. Bila kita tulis khatul arud, ialah muwallihi. Selepas domir ada ya, sebab lam sebelumnya berbaris dan kaf selepasnya juga berbaris.
Contoh yang seterusnya. Saqahu qadamu. Saqahu qadamu. Bila kita tulis khatul arud, saqahu keluar huruf waw. Sebab qaf sebelumnya berbaris dan qaf selepasnya juga berbaris. Maka isba' huruf waw. Contoh yang ketujuh. Bihi ma. Bihi ma. Bila kita tulis khatul arud, bihi ma. Maksudnya ada ya selepas hak domir. Sebab hak domir berbaris di bawah. Sebelumnya ba berbaris dan selepasnya mim juga berbaris. Dan contoh yang terakhir untuk hak domir isba' iaitu dunahu abwabaha. Dunahu abwabaha. Jadi anak pelajar boleh tengok dekat nota masing-masing. Fokus hak saya tunjuk ni. Tempat yang bergaris. Dunahu abwabaha. Bila kita tulis kitabah arudiyah, dunahu mesti dikeluarkan huruf waw. Dan isba' huruf waw sebab nun sebelum domir, alif sebelum domir ataupun hamzah selepas domir ni pun berbaris. Maka perlu diisba' huruf waw. Ni untuk yang isba'. Kemudian kita tengok contoh yang tidak isba'. Iaitu katanya, idza kana harfu qabla domir au ba'dahu. Jika huruf sebelum atau huruf selepas. Ini bukan dan, sebelum. Ni atau. Jika huruf sebelum atau selepas domir, sakinain mati. Salah satunya mati. Ataupun kedua-duanya mati. Falam yushba' harfu al-maddi. Maka tidak lahir huruf mad. Okey, contoh. Kita ada beberapa contoh insyaAllah. Yang pertama, tengok syair. Fada'hu wala. Bila tulis kitabah arudiyah, fada'hu wala. Tidak ada waw di sini. Sebab ain mati. Walaupun di belakangnya berbaris. Salah satunya mati ataupun kedua-duanya berbaris mati, maka tidak perlu di isma'. Alaihi. Alaihitta. Alaihitta. Tak mati selepasnya. Ya mati sebelumnya. Tak perlu ada ya isma'. Contoh yang kedua. Wayalqahu min. Tulisannya ialah wayalqahu min. Tidak perlu ada waw. Sebab alif sebelumnya mati walaupun mim selepasnya hidup. Tidak boleh. Kemudian yang ketiga. Atathul khilafatu. Tulisan arudiyah ialah atathul khilafatu. Sebab tak sebelum mati dan lam selepas pun mati. Tidak perlu lahir huruf waw. Dan untuk yang seterusnya, ilaihi tujirro. Ilaihi tujirroru. Bila kita tulis kitabah arudiyah, ilaihi tujirroru. Tidak perlu ada ya di sini. Sebab sebelumnya ya mati. Baik, contoh yang seterusnya. Idhar taqa fihil ladhi. Fihil ladhi. Tidak ada ya selepas hak sebab sebelumnya ya mati, selepasnya lam mati. Jadi tulis rekas-rekas, tulis macam biasa. Fihil ladhi. Kemudian yang seterusnya bihid dahru. Bihid dahru. Pun tidak ada ya sebab selepasnya dal mati. Walaupun ba sebelumnya berbaris. Jadi syaratnya mesti di hadapan, maksudnya sebelum hak ni berbaris, selepas hak juga berbaris, baru isma'. Sekarang, salah satunya mati, tidak perlu diisma'. Ataupun kedua-duanya mati pun tidak perlu diisma'. Dan contoh yang terakhir untuk yang tidak isma' ialah ilaihil wufudu. Ilaihil wufudu. Ya sebelumnya mati dan lam selepasnya juga mati. Jadi inilah anak-anak pelajar yang perlu kita beri penekanan sikit. Sebab ramai di kalangan pelajar yang tidak tahu bilakah untuk kita isba'kan domir di tengah-tengah syair. Yang di hujung tidak ada masalah. Yang di hujung tidak masalah. Sebab mana-mana huruf saja bila ada di hujung, berbaris tak semestinya domir, maka dia akan isba'. Jadi yang masalahnya ialah domir yang berada di tengah-tengah ayat. Di tengah-tengah bait syair. Bila dia keluar dan bila dia tidak keluar. Jadi moga-moga para pelajar boleh ingat. Jadi saya sebut sekali lagi. Apabila sebelumnya, maksudnya sebelum domir, dan selepasnya, selepas domir berbaris, maka perlu diisbat. Sementara apabila sebelumnya ataupun sebelum domir ataupun selepasnya, yakni selepas domir,
salah satunya mati ataupun kedua-duanya berbaris mati, maka tidak perlu diisbahkan. Baik, jadi anak-anak pelajar yang dikasih sekalian, perhatikan untuk kita ingat kembali. Jadi di sini cuba lihat, ada tak ha di sini? Jawapannya ada. Kenapa ada ha? Sebab mim berbaris sebelum domir dan lam juga berbaris selepas domir. Okey, di sini a'maluhu. Okey, a'maluhu mardudatun. Ada tak waw di sini? Jawapannya ada waw di sini. Sebab apa ada waw? Sebab sebelum domir lam berbaris dan selepas domir mim juga berbaris. Baik, kita tengok contoh-contoh lagi. Kan? Contoh-contoh lagi supaya anak-anak pelajar boleh memahami benda ni dan tidak berlaku kekeliruan sikit. Baik, sebelum tu saya nak sebut ni syair yang ditulis oleh Imam Asy-Syafi'i dan dijadikan lagu. Dalam ni kita tidak nak bincang masalah lagu sangat. Kita nak sebut huruf-huruf aja. Nah, kat mana perlu ada perlu ada isbah, kat mana tak perlu ada isbah. Dan syair ni daripada Bahar Tawil, kan? Fa'ulun mafa'ilun, fa'ulun mafa'ilun, fa'ulun mafa'ilun, fa'ulun mafa'ilun. Jadi insya-Allah cuba kita lihat sikit, kan? Berdasarkan oleh kerana syair ni adalah lagu, kan? Kita lihatlah sikit. Okey, jadi boleh tengok ni, saya rasa nota ni ada dekat tangan kita masing-masing. Pastikan. Okey. إذا المرء لا يرعاك إلا تكلفا فدعه ولا تكثر عليه التأسفا ففي الناس أدال وفي الترك راحة وفي القلب صبر للحبيب ولو جفا فما كل من تهواه يهواك قلبه ولا كل من صفيته لك قد صفى إذا لم يكن صفو الوداد طبيعة فلا خير في ود يجب تكلفا ولا خير في خل يكون خليله ويبقى من بعد المودة بجفا وينكر عيشا قد تقادم عنده ويظهر سرا كان بالأمس قد خفى سلام على الدنيا إذا لم يكن بها صديق صدوق صادق الوعد مصرفا سلام على الدنيا إذا لم يكن بها صديق صادق الوعد المنصفا. Okey. Baik. Jadi cuba kita lihat di sini, kan? Ada tak waw di sini? Tidak ada sebab ain mati. Di sini ada tak ya? Tidak ada sebab sebelumnya ya mati. Okey, di sini ada tak waw? Tidak ada sebab sebelumnya alif mati. Di sini ada tak waw? Ada sebab ni dah di hujung. Okey. Okey, di sini ada tak waw? Ada sebab tak sebelumnya berbaris dan lam selepasnya juga berbaris. Okey, di sini ada tak waw? Ada sebab di sini hujung. Di sini ada tak waw? Di sini tidak ada waw sebab alif sebelum haknya mati. Di sini ada waw sebab dia di hujung. Moga-moga anak pelajar boleh memahami kaedah yang telah kita sebut. Dan kaedah ni memang diikuti dalam Quran lah. Sebab apa-apa aja ilmu dia ambil daripada Al-Quran. Sebagai contohlah saya ambil di sini. Saya ambil daripada surah Al-An'am ayat yang ke-19. Kita akan tengok beberapa tempat, insya-Allah anak pelajar boleh perhatilah, kan? Okey, yang pertama. Tu yang kita gariskan. Yang pertama yang kita gariskan alaihi waqad. Ada tak ia kecil di sini?
Tidak ditulis ya kecil. Sebab domain ni sebelumnya berbaris mati. Okey, kita tengok contoh lain. Kat bawah. Ilaihi wa inna. Ilaihi wa inna. Ada tak ya di sini? Tidak ada sebab sebelumnya ya mati. Okey, contoh seterusnya. Wa batinuhu inna. Wa batinuhu innal ladzi. Nampak wa kecil? Kenapa ada wa kecil? Sebab hak domain sebelumnya nun berbaris dan selepasnya hamzah berbaris. Nah, ni Al-Quran. Jadi syair juga adalah bersumberkan ilmu daripada Al-Quran, maka kaedahnya sama. Okey. Contoh, alaihi wa inna. Alaihi ada tak ya? Tidak ada ya. Sebab sebelum domain ya berbaris mati. Baik, selepasnya kita tengok. Wa innahu lafisq. Wa innahu lafisq. Kenapa ada wa kecil di sini? Sebab wa innahu nun sebelum hak domain ini berbaris dan lam selepas hak domain ini berbaris. Maka isma' huruf waw. Jadi dalam Quran dia tulis waw kecil gitu. Okey. Contoh yang seterusnya. Fa ahyainahu wa ja'alna lahu. Ada tak waw? Tidak ada. Sebab fa ahyaina sebelum hak domain ni ada alif. Alif tu berbaris mati, maka tidak perlu isma'. Okey, contoh seterusnya. Lahu nura, lahu nura. Ada tak waw kecil? Okey, di sini ada. Sebab ni hak domain sebelum dia lam berbaris dan selepasnya nun juga berbaris. Seterusnya bihi fi, bihi fi. Ada tak ya kecil? Okey, ada ya kecil di sini. Sebab ni hak domain sebelumnya ba berbaris dan selepasnya fa pun berbaris. Okey, contoh seterusnya. Masalahu fi zulumat. Okey, ada wa kecil kan? Sebab apa? Sebab ni hak domain sebelumnya lam berbaris dan selepasnya fa juga berbaris, perlu diisma'. Okey, akhir sekali, kita ambil contoh daripada Quran ni. Risalatuhu sayusibul ladzina ajramu. Okey. La tahu sa. Ada wa kecil di sini sebab ni hak domain, tak sebelumnya berbaris dan sin selepasnya juga berbaris. Jadi kaedah inilah yang diguna pakai di dalam syair. Baik, jadi moga-moga anak-anak pelajar boleh memahami benda ni. Jadi kitabah arudiyah, kitabah arudiyah adalah antara benda penting untuk asas-asas di dalam ilmu arud dan qafiah sebagaimana saya sebut. Okey, saya ngulas sekali lagi. Cuba ingat, asas yang pertama ialah untuk asas ni pencipta ilmu arud, faedah mempelajari ilmu arud dan kenapa ilmu ini dipanggil ilmu arud. Yang kedua, maqati' sautiyah. Maqati' sautiyah ada beberapa contoh bentuk soalan. Dan yang ketiga, taf'ilat. Taf'ilat ada beberapa bentuk soalan berkaitan dengan taf'ilat. Dan yang keseterusnya ialah kitabah arudiyah. Ada kaedah dia, ada asas dia. Dan di segi pelaksanaan ataupun kemahiran untuk kita menulis, inilah cara sebagaimana yang telah kita sebutkan. Kemudian kita pindah kepada perkara yang kedua. Ini dah menjadi soalan pemahaman. Benda ni tidak mungkin tidak dimasuk dalam soalan lah. Tidak dimasuk dalam soalan untuk asas-asas ilmu arud. Cuma ianya perlu kita kena tahu kerana benda ni akan dibawa kepada soalan-soalan berikutnya. Bila kita berjumpa dengan bait syair. Umpamanya, dia tanya, bila kita jumpa bait syair. Wa ma zahri li bariddai mibid zahri zaluli. Okey, yang di depan ni panggil apa? Yang di depan ni dipanggil sadrul bait. Sadrul bait. Ataupun nama lainnya ialah syatrul awal. Ni benda ni. Dan kita tengok di sini. Daripada hujung sini sampailah hujung gelas sini. Dipanggil apa? Dipanggil syatrul sani. Ataupun dipanggil ajzul baiti. Jadi nak kena ingat. Apa mana bait? Bait daripada awal sampai ke hujung. Apa mana sadru? Sadru ialah syatar yang pertama di depan ni. Ajzu ialah syatar yang kedua. Maksudnya di belakang ni. Baik. Jadi benda ni nak kena ingat perkataan sadru. Nak kena ingat perkataan ajzu. Nak kena ingat perkataan baitu. Nak kena ingat perkataan syatru. Sama ada syatrul awal ataupun syatrul sani. Sebab inilah perkataan-perkataan yang akan ditulis dalam soalan. Supaya kita tidak keliru bila dikemukakan soalan nanti. Jadi jangan orang minta sadru, kita tulis ajzu. Yang diminta ajzu, kita tulis sadru. Yang diminta bait, kita hanya tulis separuh.
sama ada sadru ataupun ajzu. Itu menjadi satu kesalahan. Baik anak-anak pelajar yang dikasihi sekalian. Seterusnya, ini juga akan kita temui dalam pembincangan bila berkaitan dengan syair. Bila berkaitan dengan syair. Setiap syair, katalah syair kita tu ada macam sini. Okay? Macam sini kita tulis. Wa mazahri. Ni satu tafilah boleh sini. Wa mazahri. Mafa'al-tun. Mafa'ilun. Mafa'ilun. Libaridai. Mafa'ilun. Mibid-dahri. Mafa'ilun. Zaluli mafa'il. Kita ada berapa tafilah? 1, 2, 3, 4 kan? 1, 2, 3, 4. InsyaAllah kita jumpa kejap lagi. Cuma saya nak sebut tafilah yang pertama ni dipanggil apa? Tafilah di sini dipanggil apa? Tafilah di sini dipanggil apa? Dan tafilah yang keempat di sini dipanggil apa? Sebenarnya benda tu adalah ni. Tafilah yang di hujung syatar yang pertama dipanggil arud. Tengoklah sini dan dia dianggap muannas. Tafilah di hujung syatar yang kedua dipanggil darab dan dia dianggap muzakkar. Dan selain daripada tafilah yang mewakili arud, selain daripada tafilah yang mewakili darab, ianya dipanggil hashwu. Jadi 3 benda ni ada dalam syair. Tafilah tu dipanggil, benda ni lah dipanggil benda ni. Yang mana darab, yang mana arud, yang mana hashwu kita perlu tahu. Sementara nombor 4 dan nombor 5 ni adalah perubahan kepada tafilah di dalam syair tersebut. Seandainya tidak berubah dan yang tidak berubah tu hashwu, maka dipanggil salim ataupun salimah. Sahih juga tidak berubah. Jadi kenapa ada salim, kenapa ada sahih? Salim untuk hashwu, sahih untuk arud ataupun darab. Bila duduk dekat arud kita panggil sahihah, bila duduk dekat darab kita panggil sahih. Sebab arud muannas, darab muzakkar. Dan hashwu adalah muannas. Maka jika dia berubah, maka ada nama dia. Kan? Jika huruf kedua dibuang, makhbunatun. Huruf keempat dibuat, matwiyun. Huruf kelima dibuang, maqbudatun. Kalau tak dibuang huruf-huruf apa saja, maka nama dia salimatun. Okay, nak kena ingat. Nak kena ingat. Saya rasa tak ada soalan lah yang menyebut soal gini. Kalau ada pun bolehlah kita bentuk soalan seumpama ini. Arif al-qabal ajza'il baiti fima ya'ti. Berikan definisi kepada gelaran juzuk bait syair berikut. Arud apa? Darab apa? Hinggalah perkataan sahih. Okey, kemudian yang seterusnya. Ini juga akan dikemukakan pada bahar-bahar. Bila soalan yang berkaitan dengan bahar. Sebab bahar ada kalanya tam. Okey, ada kalanya tam bila dia punya tafilah lengkap. Lengkap di sini ada kalanya dia 6, ada kalanya 8. Itu bergantung kepada bahar-bahar. Majzuk kalau hak 8 kita cabut 2. Cabut di hujung syatar pertama 1, sabut di hujung syatar kedua 1. Maka dia tinggal 6 untuk bagi yang 8. Ataupun hak ni ketika tam dia 6, maka ketika majzuk dia tinggal 4. Ini bergantung kepada jenis-jenis bahar. Cuma saya nak sebutkan di sini tam ni benda dia. Majzuk ni benda dia. Mastur, manhu, mudawwar ataupun musarra, ni boleh tengoklah. Anak pelajar boleh tengok takrif yang telah disediakan. Baik, kemudian yang seterusnya. Ni istilah-istilah. Istilah-istilah ini yang dipanggil zihaf dan illah. Okey, ni zihaf, yang ni illah. Ni wajib hafal. Okey, wajib hafal dan dia akan berlaku dalam bahar tertentu. Bukan ke semua ni 1 hingga 8 berlaku dalam satu bahar. Tidak. Dia ada mungkin ada 2, mungkin ada 3, mungkin ada 4. Okey. Okey. Boleh faham? Baik. Yang boleh ditanyanya mungkinlah zihaf ada berapa jenis? Zihaf ada 2 jenis. Ada zihaf mufrad, ada zihaf musdawis. Jadi antara zihaf mufrad, okey ni nama-nama dia. Musdawis, ni nama-nama dia. Cuba ingat. Tapi tidak ditanya secara detail. Okey, illah. Illah pula ada berapa? Okey, illah ada 2. Yang pertama, illah biziyadah. Yang kedua, illah bin naqsi. Ni proses perubahan yang berlaku pada tafilah. Ni anak pelajar boleh baca sendirilah. Tak perlulah saya baca satu persatu. Tak perlu. Cuma saya nak mengingatkan hak ni mungkin boleh dibawa ke soalan nombor 1. Dia duduk sekali dengan
ta'rif penyair, dia duduk sekali dengan maqati' sautiyah, dia duduk sekali dengan taf'ilat, dia duduk sekali dengan kitabah arudiyah, dan mungkin dia boleh ditanya, apakah perbezaan antara zihaf dengan illah? Contoh soalan begini. Mal farqu baina zihaf wal illah? Jadi perlu ingatlah ni ciri-ciri zihaf, ni ciri-ciri zihaf. Okey. Moga-moga pelajar boleh memahami apa yang saya maksudkan. Baik. Jadi saya nak ulangkan lagi untuk yang ini, biasanya dikemukakan pada bahar-bahar tertentu. Bahar-bahar tertentu yang berlaku pada bahar-bahar tersebut, dan insya-Allah kita akan bincang pada siri akan datang bila kita masuk di bawah tajuk bahar. InsyaAllah. Jadi inilah sebagai pendahuluan, okay? Untuk sebagai pendahuluan ataupun kita panggil mukaddimah, dan mungkin benda ni berada pada soalan yang pertama. Jadi cubalah anak-anak pelajar beri penekanan kepada apa yang saya sebut. Yang pertama, takrif kepada penyair. Kenapa ilmu ini dipanggil arud? Apakah faedah kita mempelajari arud? Apakah dia maqati' sautiyah dan bentuk-bentuk soalan? Dan apakah taf'ilat, bentuk-bentuk soalan, dan macam mana benda yang dipanggil kitabah arudiyah, dan apakah perbezaan antara zihaf dengan illah. Baik, jadi saya rasa setakat tu untuk siri ini. InsyaAllah kita sambung semula untuk soalan yang berkaitan dengan bahar pada waktu-waktu akan datang. Sekian, terima kasih.